Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar hari ni? Okey, jadi kita nak sambung tajuk semalam sunat ab'ad dan sunat hayat. Tapi kita nak khususkan kepada sujud sahwi sahaja. Okey, ingat lagi pengertian yang kita belajar tentang pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat semalam? Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dah bersedia? Jom. Okey, jom kita tengok dekat slide ni. Apa maksud sujud sahwi? Kita sebut sujud sahwi kan? Apa dia? Maksud dia? Okey, sujud sahwi bermaksud sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai tahiyat akhir dan sebelum salam. Apa yang membuatkan kita kena sujud sahwi ni? Ada 6 perkara semalam. Dalam sunat ab'ad, apabila kita tertinggal perkara-perkara dalam sunat ab'ad, kita kena sujud sahwi. Okey. Okey, dekat muka surat 96 ni, semua orang rujuk buku teks. Okey, dia ada nyatakan tata cara sujud sahwi. Maksud dia cara-cara untuk kita sujud sahwi. Kita tengok kat sini ada 6 perkara yang perlu kita lakukan. Bagaimana? Dia akan ajar kita satu persatu. Tengok yang pertama, duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Masa ni kita baca tahiyat akhir. Contoh tadi kita terlupa baca doa kunut tadi kan? Lepas tu, okey, kita duduk tahiyat akhir ni, dah baca tahiyat akhir. Jangan terus bagi salam. Sepatutnya kita bagi salam kan? Kita sujud dulu. Sujud. Ni nama dia sujud sahwi. Bacaan ni bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan dia lain. Dekat sini, kat atas ni bacaan untuk sujud sahwi. Sekejap lagi Ustazah akan bacakan. Ustazah ajar cara-cara dia dulu ya. Okey, lepas sujud, kita duduk antara dua sujud macam biasa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, sujud sekali lagi. Bacalah bacaan sujud sahwi tadi. Yang baca subhana rabbiyal a'la pula. Itu sujud lain. Okey, lepas tu kita duduk tawarruk macam kita nak tahiyat akhir dah. Ini iftirash tadi tu macam duduk tahiyat awal Okey. Lepas tu tapi baca bacaan tahiyat akhir. Okey. Lepas tu duduk tawarruk dan memberi salam kiri dan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah sujud. Okey, jom kita nak tengok bagaimana bacaan dia. Yang ni semua juga orang kena ingat ni. Tak perlu baca yang bawah ni. Ini maksud dia. Yang ni subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Wa la yashu. Apa maksud dia? Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Semua orang mesti ingat bacaan ni. Kalau macam nak hantar dekat Ustazah rakaman suara untuk bacaan ni untuk Ustazah semak pun boleh. Tak ada masalah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca ulang-ulang kali mesti dapat. Ingat tadi macam mana cara-cara untuk sujud sahwi. Okey, duduk iftirash dan membaca tahiyat akhir. Lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Sujud semula, sujud yang kedua, duduk tawarruk dan bagi salam. Habis. Okey. Jadi, kita dah tahu apa itu sunat ab'ad, apa itu sunat hayat, bagaimana cara-cara untuk sujud sahwi. Jom kita habiskan buku aktiviti kita untuk tajuk ni. Semalam dah buat 3 muka surat. Hari ni kita nak sambung 4 muka surat lagi. Boleh tak? Okey, Ustazah yakin semua orang mesti boleh. Ustazah akan bantu satu persatu latihan ni. Okey, jom.
Dah bersedia untuk buat latihan? Jom kita tengok buku aktiviti muka surat 93. Dekat sini apa arahan dia? Pilih dan suai. Pilih dan suai. Kena garis. Gariskan. Apa dia punya soalan dia? Luqman tertinggal amalan sunat berikut. Apakah yang perlu dilakukannya? Okey, yang pertama dia bagi pilihan dituntut sujud sahwi. Kalau yang ni sunat ab'ad lah. Tidak dituntut sujud sahwi. Sunat hayat. Okey. Jadi baca pernyataan 1 sampai 8. Kalau dia sunat ab'ad, garis dekat dituntut sujud sahwi. Kalau dia sunat hayat, garis dekat tidak dituntut sujud sahwi. Contoh yang pertama. Duduk tahiyat awal. Apa jawapan dia? Okey, dituntut sujud sahwi. Garis ke sini. Okey, cuba jap. Kita garis ke sini. Macam tu contoh dia. Boleh tak? Nampak? Ustazah garis ni tak pakai pembaris. Tak lurus lah. Kamu garis pakai pembaris. Boleh? Okey, jom kita tengok muka surat 94 pula. Apa latihan dia? Okey, muka surat 94. Pilih dan tulis. Pilih dan tulis. Okey, dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pilih sunat hayat. Ada 5. Ada 5 perkara dekat atas ni sunat hayat. Kamu tandakan betul dan tulis. Tandakan betul dan tulis. Okey, contoh. Contoh yang pertama, membaca doa iftitah. Okey, ini sunat hayat ni. Kamu cuba. Salah. Okey. Tanda. Tanda betul. Lepas tu tulis dekat bawah. Cari lagi 4 perkara sunat hayat, tulis, tanda betul dan tulis. Okey, siap. Muka surat 95. Apa latihan dia? Fikir dan tulis. Alah, dia suruh fikir. Mesti fikir. Fikir dan tulis. Okey, kena isi tempat kosong ni dengan pilihan-pilihan jawapan di atas. Ustazah akan bacakan sekali lalu. Siapa dapat tangkap jawapan itu, bolehlah tulis. Okey. Nabil tertinggal membaca doa kunut. Apakah yang perlu dilakukannya? Nabil perlu sujud. Sujud apa? Sujud 2 kali selepas membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Di dalam sujud Nabil perlu apa? Membaca tasbih. Membaca tasbih subhanamal la yanamu. La yanamu wa la yashu. Selepas itu, Nabil perlu apa? Perlu duduk tawarruk. Duduk tawarruk sebelum memberi salam. Sebelum memberi salam. Okey, boleh tak? Ustazah baca sekali je. Siapa dapat tangkap tadi, dapat jawapan dia, terus tulis. Okey, siap. Okey. Latihan yang terakhir dekat muka surat 96. Okey, tulis perlu sujud sahwi atau tidak perlu sujud sahwi pada situasi berikut. Okey, nombor 1 sampai nombor 5 ni tulis perlu sujud sahwi atau tidak perlu sujud sahwi. Okey, tengok yang pertama. Saya bagi contoh Ahmad solat subuh tetapi tidak membaca doa kunut. Jawapan dia perlu sujud sahwi. Dia cakap saya bagi contoh untuk tidak perlu pula. Okey. Nombor 4. Nora tidak membaca apa-apa bacaan semasa melakukan sujud. Dia tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa yang perlu dilakukan? Dia tidak perlu sujud sahwi. Okey, untuk nombor 2, 3 dan 5. Cari jawapan
sendiri. Lepas tu siap hantar pada Ustazah. Ustazah harap kehadiran hari ni 20/20. Boleh tak? Okey. Untuk itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi esok.